Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sidang jemaah sekalian, InsyaAllah malam ni ada program ceramah di surau kita, Sempena Isra Mi'raj, yang kita namakan program Bicara Dakwah. Program kerjasama dengan YADIM, Yayasan Dakwah Islam Malaysia, Cawangan Kedah. Penceramahnya ialah Yang Bahagia Ustaz Ahmad Mukhtar bin Yusof, iaitu Pengetua Sekolah Agama At-Thaibah Changlun. Jadi jemputlah tuan-tuan dan puan semua malam ni. InsyaAllah jamuan disediakan secara bungkus. Yang keduanya, pagi ni ada secara langsung anugerah masjid, imarah masjid di TV Al-Hijrah jam 8 sampai 10. Dan masjid kita akan terima satu anugerah lah. Tak boleh bocok lagu lah. Tok Imam akan terima anugerah. Jadi boleh tengok, kongsi. Yang ketiganya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, Bang Mi kita, bendahari kita dah dibenarkan balik dan sekarang ni berada di Merbuk. Jadi tuan-tuan perempuan nak ziarah bolehlah. Semalam pun ramai kawan-kawan kita yang pergi ziarah, dan perkembangan dia sekarang ni dia tak sebelah kiri lah, tangan dan kaki kiri tu tak boleh nak lembut, lemah lah, jadi dia tak boleh berjalan. Jadi kita doa-doa lah, mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Itu saja, sekian saya serahkan pada Ustaz Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita menzahirkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari Jumaat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita sekali lagi untuk kita sama-sama mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita tanpa meminta sebarang bayaran. Mudah-mudahan hidup kita pada hari ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan perbuatan yang kita laksanakan ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita berada pada jalan yang benar
dan menetapkan pendirian kita untuk terus berada pada jalan yang benar. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang sangat banyak dan tidak terhitung sepanjang hidup kita sehingga kita sampai seusia ini. Alhamdulillah, tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian. Sama-sama juga kita bersyukur kerana masjid qaryah kita terpilih untuk menerima satu anugerah yang akan diberikan sebentar nanti, dan juga sama-sama kita mendoakan semoga sahabat kita Bang Suhaimi yang Allah Subhanahu wa taala sedang berikan ujian kesihatan kepada dia, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dengan segera seperti sedia kala insya-Allah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita sambung kepada hadis kita yang berikutnya, kitab 40 hadis penawar hati. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ini akan menjadi penawar, yakni ubat kepada hati kita yang sedang menghadapi penyakit-penyakit hati itu, agar ia menghilangkan penyakit hati dan menimbulkan perasaan ikhlas melaksanakan sesuatu perbuatan yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sambung kepada muka surat 50, hadis yang ke-18. Tajuk dia syahid, alim, qari dan dermawan yang akan masuk neraka. Kalau dia sebut 4 kategori ini, semua kategori orang baik-baik. Mati syahid, baik. Orang alim, ada ilmu, maknanya dia tak tersesat dalam dia melaksanakan sesuatu perbuatan ibadah ataupun boleh menunjuk jalan kepada orang, tetapi akan masuk neraka. Yang ketiga, qari, sedap, bacaan dia pun orang dengar bagus, sedap, kadang-kadang sampai terlena punya sedap baca Quran tu, dan dia juga boleh memberi manfaat kepada orang lain, mengajak orang baca Quran, qari, tapi masuk neraka. Dan yang keempat ialah dermawan, orang yang rajin sedekah. Selalu kita duk sebut setiap kali kuliah ataupun mana-mana tuan-tuan dengar kuliah ceramah, selalu orang akan sebut berkaitan dengan derma sedekah ini akan menjadi sesuatu yang menghilangkan kemurkaan Allah dan menghindarkan daripada kematian buruk. Tapi dalam hadis ini juga menceritakan golongan ini masuk neraka. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pasal apa masuk neraka? Yang tu yang kita nak sama-sama kongsikan pada pagi yang berkat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه المسلم. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita baca hadis pada pagi ini panjang sikit. Dia cerita berkaitan dengan 4 golongan manusia yang disebut dalam hadis ini yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
berkata, aku mendengar. Sami'tu maknanya hadis ini Abi Hurairah mendengar sendiri di hadapan Nabi SAW. Macam saya baca pada pagi ini, tuan-tuan dengar saya baca. Maka tuan-tuan kata sami'tu, aku mendengar daripada ustaz baca pada pagi ini. Abi Hurairah kata sami'tu, aku dengar. Dengar apa? Dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata. Maka tingkatan ini dibuat simpulan bahawa hadis sahih, yang mana periwayat hadis ini juga ialah riwayat daripada Muslim. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida utiya bihi fa'arrafaha fa'utiya bihi fa'arrabaha ni'matahu fa'arrafaha. Yang pertama Nabi nak cerita bahawa sesungguhnya orang yang pertama sekali diputuskan hukumannya pada hari kiamat nanti ialah seorang lelaki yang mati syahid, yakni mati syahid dunia akhirat, yakni mati syahid berperang kerana menegakkan kalimah Allah, kerana nak mempertahankan agama Allah. Mati kerana Allah, yakni kerana agama Allah, yang mati dalam peperangan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seorang lelaki yang mati syahid, ia akan dihadapkan kepada Allah. Hak ni hak maula sekali. Kalau ikut faham mafhum hadis ini, hak ni hak maula sekali. Maknanya tingkatan yang tinggilah bagi orang yang mati syahid. Bukan senang tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat dulu tinggal bini pi perang. No? Bukan senang tu. Kita pun tinggal bini juga tapi kerja lain. No? Tinggal bini juga sekali-sekala lah, tapi tak boleh tinggal lama-lama. Pi sana, pi sini kata. Kami duduk di rumah saja. Bawa lah sama. No? Sahabat-sahabat ni tinggal Nabi pi berperang. Waktu mula-mula kedatangan Islam dulu ni tuan-tuan, selepas Nabi dakwah tak diterima, isteri meninggal mati, Khadijah. Kemudian pak menakan hak duk cover tu, pak menakan Abu Talib tu, habaq kat orang mana-mana pun, ni anak aku. Ni anak aku ni Muhammad ni. Kalau hampa nak kacau dia, mai jumpa aku. Masa dakwah Nabi SAW mula-mula lalu, kan ada orang duk cover dia, pak menakan dia lah. Ayah dia habaq kata ni anak aku. Hampa sebelum buat apa kat dia, mai jari aku dulu. Kan? Kita mai duduk di Taman Delima ni tak kenal siapa. Kenal Ustaz Zahir. Ustaz Zahir tanya tu, ustaz nampak kita ni. Kata panggil mai nampak kita. Baru kita kenal. Baru orang kenal kita. Belum ni kita tak tahu siapa dia, tak tahu kita. Kalau mati kerah lah rumah tu pun siapa tak tahu. Tapi tak mau bagi kerah lah rumah mati tu. Kerah kat mana? Kalau lama kerah lah. Tak mau bagi mati kerah lah rumah tu, kena berkawan dengan orang surau, kena berkawan dengan orang masjid. Siapa? Kalau mati ni tak biasa mati lah rumah tuan-tuan, tak tahu nak buat apa. Pakat duk lawan teriak di bucu katil lah. Bini kata, awak abang mati dah. Kata nak saya hidup semati. Mati apa awal sangat. Nak cikgu sana. Nak cikgu mana? Belah ni lah. Cikgu. No. Awak mati awal sangat nak kata. Kata janji saya hidup semati. Nak buat macam mana kan? Lepas tu nak buat macam mana? Keluar mai habaq kat jiran tak ada dah. Ni tahu tak habaq kat orang surau. Nak cari siapa orang surau? Saya tak pernah mai surau. No. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pak menakan mati. Jadi nak minta cover siapa lagi? Isteri hak yang berkorban tak sanggup tu. Sampai nak mati pun sehingga wasiat kepada kata, suruh ambil tulang-tulang apa semua ni, pi jual buang tulang dia tu untuk bantu Islam pun tak ada habis tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi buat apa tuan-tuan dirahmati Allah sekalian? Nabi pun pi berdakwah ke kampung adik-beradik dia. Pi di Taif tu. Bila pi di Taif tu, kok duk ingat ke adik-beradik nak terima. Pi adik-beradik pakat lawan baling batu pula. Himpun anak-anak kecil duk mengejek Nabi, kemudian baling batu, tak tahu batu main dari mana. Bum kena. Ish, tak tahu tuan-tuan. Kita duk kena bagi ceramah kuliah ni tak pernah lagi orang baling batu kot. No, sampai ustaz mai dah baling batu. Kena kita kedepak. Pecah cermin 2,000. Cermin pula tak ambil insurans. No, dia kata 3,500. Kan, duk bayang-bayang dengan Nabi SAW tu tak ada lagi kot. Tak tahulah, tak pernah nampak lagi kot penceramah di baling batu ketika hadir ke surau Taman Delima. Tak ada lagi kan. Ada lah.
Tak biasa jadi ya. Tapi kalau pi ceramah orang tak ada, tu biasa. Pasal apa? PKP. Bukan tak main. PKP. Tu biasalah. Biasalah tu. Kan Nabi pun nak tarik pun masa tu golongan lemah. Kemudian Nabi ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian pun pi berlindung. Tak tunggu Nabi pun. Nabi bukan ada ilmu kebaik apa. Orang kita Melayu Islam ni yang ada ilmu kebaik. Nabi kita ada ilmu kebaik. Dia kena baling batu tu keluar darah. Macam orang kita juga kan, kena pisau keluar darah. Tak ada kot kebaik kena batu tak berdarah tak. Nabi lari. Tunggu lagi. Nabi lari pi bersembunyi di ladang Al-Adas, ladang anggur. Nama penjaga tempat tu Al-Adas. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan pernah pi di sana, saya sempat sampai 3-4 kali jugalah. Sebelum dia tak bagi pi langsung. Sebelum tu dia bagi pi, dia bagi turun boleh masuk dalam tempat tu. Dia ada satu masjid, Masjid Al-Adas. Kebun anggur Al-Adas. Al-Adas ni duk jaga di situ, Nabi pi di situ. Pasal apa kita sebut ada anggur ni tuan-tuan? Bukan kurma saja ke? Pasal di Taif tu, di tempat Al-Adas tu, di situ dia tempat yang sejuk macam Cameron Highland tu. Dia tumbuh buah-buahan lah. Jadi orang pi di situ, orang pi melawat tempat tu. Dia tak ada apa, dia cuma ada masjid yang usang sahaja. Nabi pi bersembunyi di situ. Al-Adas pun merawat Nabi SAW yang sedang luka tu. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nak cerita bahawa pengorbanan umat terdahulu termasuk Nabi SAW ni, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tak ada banding beza langsung dengan kita. Bukan kata nak setara, bawah pada setara tu pun tak ada lagi. Bawah pada setara tak ada langsung dengan kita ni. Kita hanya cuma sekadar menerima apa pengorbanan umat-umat terdahulu. Dan dalam pengorbanan umat terdahulu ini, bukan sekadar dakwah Nabi SAW dan dakwah mereka, tetapi mereka juga pernah menghadapi sekatan selama 3 tahun. Tak ada makan. Tak ada makanan. Orang Islam ni susah pada masa tu. Segala ekonomi orang Islam diboikot, ditutup, tak boleh masuk, tak boleh berniaga, tak ada makan. Susah orang Islam. Tuan bayangkan kalau kita tak ada makan 3 hari ya. Tak ada makan 3 hari apa? Puasa 15 hari ya. Nak mangkit mayang tarawih bengkok. Bengkok macam mana? Tu macam bokai. Ikan duk tarik. Pasal apa? Kering dah ayak dalam badan ni. 15 hari. Tak masuk hari yang ke-16 ni. Tapi dia kata puasa tu lepas sehat Ustaz. Mana tak pi? Kata duduk dalam rumah golek kok ni tidur. Golek kok ni tidur. Tak mau dah tahun ni, tak mau dah. Tahun ni tak mau dah. Tak larat golek dia kata. Dagu sampai jadi 2. Dagu asal satu tumbuh bawah ni satu lagi dagu. Tak sedap pun. Boleh apa? Duk golek punya pasal. Itu pengorbanan kita. Pengorbanan kita berpuasa untuk kita apa? Menikmati segala makanan, martabak, macam-macam mur lah doa tu. Kan? Sedap. Itu pengorbanan kita, kan? Merasai nikmat dunia. Hebat gak kita ni pun. Bukan senang. Umat Islam tu tak ada makan. Membayangkan 3 tahun mereka disekat daripada memperolehi ekonomi dan makan. Allahu Akbar. Sehinggalah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sampai hari inilah umat Islam tu disekat dalam keadaan sebegini. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bukan sekadar itu, bahkan untuk menjaga agama ini, Nabi SAW keluar berperang dengan para sahabat. Dan di antara sahabat ini ada yang mati, yakni mati syahid. Meninggalkan isteri, anak-anak mereka jadi anak yatim. Tuan, kita nak tinggal anak kita kata ini buat macam mana lah, budak-budak ni kecil lagi. Kalau kita mati dua-dua lah, naik kereta pi Sungai Petani balik, mai ada orang mai belah kita buat elok dah. Lori mai break tak ada tak ada break, dia belah kita tu, mati tang tu. Anak kita nak buat macam mana lah? Kita carilah plan ni, hibah takaful apa bala lah kan, supaya kita tak ada ni, depa ada lah sikit-sikit habuan belajar. Bukan senang juga tuan-tuan bila mak bapak tak ada ni. Kemudian nak piduk dengan siapa? Nak cari tok wan dia 3 hari boleh kan. Masuk hari ketiga meluat budak-budak ni, duduk tanu depa ada, duduk tani depa ada. Tidak masa depa tak ada, pun nak kentut pun senang. Tok wan tu. Yang tu pun nak masak nasi tak tahuan dah mana satu beras, mana satu garam. Campur kali ya. Basuh beras, awak hilang beras ni. Tak hilang, macam mana garam? Hilang leh ayak. Ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Maknanya kita menghadapi situasi bahawa kalau hidup kita jadi macam tu, bayangkan sahabat.
Dan ada yang mati syahid. Dan ada di antara yang mati syahid disebut oleh Nabi dalam hadis ini ialah ada golongan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan menilai mereka, yakni pada hari kiamat dalam hal keadaan mati syahid itu. Maka ketika mana mereka diadili, ketika mana mereka diputuskan hukumannya, duk tunggu nak dapatkan keputusannya. Duk tunggu anak-anak nak dapat keputusan MRSM. Anak-anak mak pak ni tak tahulah, mayang sembahyang hajat ni sampai bengkak dai. Kan, sedap-sedap sembahyang hajat tu. Berasa lagu kebas kaki tu. Nya nak minta kat Tuhan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Nak tunggu keputusan. Tengok keputusan dapat, alhamdulillah, syukur, bak kenuri, pulut gulai ayam. Kan? Tapi tak dapat tak buat nuri ya. Tak dapat. Ni hak tunggu keputusan pada hari itu, kata Nabi SAW, ialah seorang lelaki yang mati syahid. Ia akan dihadapkan kepada Allah, lalu Allah SWT mengingatkannya akan nikmat yang pernah dianugerahkannya sewaktu dia berada di dunia dulu. Allah cerita, dulu di dunia aku bagi hak ni kat hang sehat, hang kuat, hang ada makanan, hang ada rezeki. Aku bagi kat hang yang tu yang ini. Waktu hang di dunia ada nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau. Maka ia pun kembali mengingatinya. Orang hak mati syahid ni dia ingatlah antara nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah bertanya kepadanya. Tengoklah. Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau telah buat dengan nikmat yang telah kuberikan kepadamu itu? Waktu dunia dulu ni aku cerita dah kat hang tadi ni, nikmat ni aku bagi. Nikmat sehat, nikmat makan, nikmat kesihatan, nikmat berkeluarga, nikmat bermasyarakat, nikmat bekerja, nikmat mempunyai harta. Banyak nikmat lah. Nikmat yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang tidak terhitung yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah akan tanya balik, apa yang engkau telah buat dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Maka dia pun menjawab, nikmat itu telah saya gunakan untuk berperang. Saya reti, saya faham, saya tahu taktik, saya tahu teknik, saya ada peralatan. Maka saya gunakan nikmat itu untuk berperang kerana membela agamamu, yakni membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga aku gugur sebagai syahid. Perang, kemudian mati syahid. Sahabat-sahabat ni pi berperang, niat depa mati syahid. Bukan niat nak balik. Pi tu kalau mati, mereka mengharapkan mati adalah mati syahid. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya, engkau bohong, kazabta. Engkau bohong. Kita tahu niat kita macam mana kan? Ada satu orang manusia, dia buat baik terhadap orang alim. Bila dia buat baik terhadap orang alim ni, segala-gala dia bagi. Kenderaan dia bagi, penginapan dia bagi, makanan dia bagi, bahkan wang saku dia bagi. Sampai suatu masa, tuan-tuan, seorang dermawan ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit misteri. Yakni ujian Allah lah, penyakit misteri. Kemudian dia pun cari orang ni untuk menyelesaikan masalah dia, untuk bagi dia rasa selesa dan kembali seperti dahulu. Sampai satu ketika dia pun teringat akan orang alim yang dia pernah memberikan sesuatu dahulu. Kemudian dia minta orang alim ni tolong dia. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, orang alim ni dia nak tolong macam mana? Dia tolong berdoa, dia tolong sembahyang hajat, dia tolong mohon pada Allah, begitu je lah. Habis dia nak tolong macam mana? Sampai satu masa, tuan-tuan, orang yang ni berjumpa dengan satu orang ustaz lah kot, jumpa dengan ustaz. Dia kata kat ustaz ni, ustaz, apa yang saya buat selama ini, saya rasa saya ni habis duit saja. Lepas tu ustaz kata, pasal apa? Dia kata, pasal saya ni, kalau ada ulama ataupun orang alim main, saya yang akan sponsor semua ni. Lepas tu bila saya boleh sakit, perniagaan saya jatuh, saya minta tolong, mereka tak boleh tolong apa-apa pun kat saya. Nampak tak tuan-tuan di sini? Apa benda ataupun tujuan dia buat hak dulu ni? Maka ustaz ni tanya, dulu buat tu pasal apa? Dia kata, pasal saya nak tolong lah. Di samping itu, saya harapkan saya baik dengan ulama ni ataupun orang alim ni,
Saya pun dapatlah sesuatu yang Tuhan bagi. Dan saya pun ada lah juga dulu-dulu ni ambil gambar dengan dia, saya post dalam saya punya laman-laman, saya punya website supaya orang tengok bahawa saya ni bukan saja berniaga biasa, tapi saya semua tanya ulama. Lah ni dia kata, ustaz, bila saya jatuh, saya susah, dia tak boleh tolong saya. Boleh faham tak tuan-tuan? No? Jadi situasi dia, keadaan dia macam ni lah. Dia habang kata, dulu saya pergi berperang, mati syahid. Pasal apa? Nak membela agama Allah. Allah kata kazabta. Bila tanya pada ustaz tadi ni, ustaz tu kata apa? Dulu masa buat tu niat macam mana? Dia kata niat lah, dia kata. Niat macam ni. Dia habang macam tak salah. Ustaz kata, dulu masa kita senang, kita mengharapkan orang ni boleh bagi sesuatu pada kita. Dan dia pun memang dekat dengan kita. Hari ni bila kita ditimpa kesusahan, kita sakit, kita jatuh, Allah bagi satu lagi ujian, bila minta ke orang tu. Dulu masa hang senang, hang tak teringat nak sujud, nak minta ke Allah, nak terus secara langsung kepada Allah. Waktu secara langsung tadi ni, masa tuan-tuan mengkit tadi ni, pukul 5, pukul 4 setengah tadi tu, waktu siaran langsung tu tak ada. Jadi waktu siaran langsung tu tak berlaku kita dengan Allah, maka mai susah, maka Allah suruh pergi lah minta balik kat dia. Dia boleh bagi manfaat apa? Tu mujuk dia pergi minta ke orang alim. Mau kalau dia pergi minta hak setai tu lagi tu, hak pacak lilin, hak telur ayam ayam kampung, telur ayam kampung tu nak bujung tak mau bulat, ha jenuh. Telur mana ada bulat, bujung mana? Teh, bujung. Nak pergi cari telur hak bulat. Telur kora jawapannya. Kau telur kora petak. Ni tuan-tuan dan perempuan dikasih sekalian, susah ni dalam hidup kita ni. Jadi kita ni buat sesuatu biar niat dari awal. Apa benda nak buat pun biar betul-betul bagi elok dia punya niat tu. InsyaAllah Allah bantu kita. Kalau Allah bagi ujian pun, di hujungnya kesenangan balik, InsyaAllah tuan-tuan. Macam tu kena letak. Macam cerita orang yang mati syahid ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata kat dia, engkau bohong, sebenarnya engkau berperang adalah dengan tujuan supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang yang berani. Pergi perang ni lawan, tak kira lah, bunuh hak ni supaya apa? Ada sedikit dalam hati dia tu niat kata, supaya orang kata dia inilah yang paling hebat, dia inilah yang paling berani. Tu tera mati syahid tu tuan-tuan. Tu terah mati syahid. Kita duk dengar cerita, baca hadis apa, confirm masuk syurga. Tapi ada lagi perinciannya. Yang pertama kerana niat dia nak bagi orang kata dia berani. Yang kedua kalau mati syahid, dia masih berhutang, maka dia akan tertangguh syurganya itu. Baik tuan-tuan, dan telah pun dikatakan kepada orang itu, dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu. Hang nak orang kata hang berani, dan orang memang dah bagi dah kat hang. Hang nak, macam contoh saya bagi tadi, ulama tu kata nak ulama tu tolong hang, dan hang nak dapat sesuatu kerana ulama tu terkenal, maka hang pergi join duduk dekat dengan dia, hang nak tumpang apa terkenal dia tu, maka hang telah dapat pun hak tu. Bukan hang kerana nak bantu jalan Allah. Adalah sikit-sikit rasa nak bantu tu, tapi tuan-tuan, ada sedikit di sini ialah kerana nak bagi orang kata dia berani, maka orang itu, tengok dia sebut fasuhiba tu, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar, maka orang itu lalu diheret ke atas mukanya, heret dengan muka sehingga ia dicampakkan ke dalam neraka. Wal-iyazu billah. Itu golongan pertama. Yang kedua, kemudian dihadapkan pula seorang lelaki yang belajar ilmu agama. Ni kena kat kita. Kita semualah. Orang yang belajar ilmu agama dan ia mengajarkannya kepada orang lain serta banyak membaca Al-Quran. Dia reti ilmu agama, reti pun tak tahu mana pula, reti sikit-sikit je. Kemudian mengajarkan kepada orang lain, ajak hak dia reti, hak tak reti jangan duk gagah. Ada orang kita ni, dia reti sikit-sikit ya, dia gagah banyak-banyak, tak sah. Sebab dia akan menyesatkan orang lain. Jadi sakat mana reti sudah. Lepas tu tak reti, pergi cari bagi reti. Lagu tu lah. Mengajarkan kepada orang lain serta banyak membaca Al-Quran. Alim, reti, pandai baca Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkannya. Tengok golongan hak kedua ni. Dia bukan tanya orang hak tak tahu, orang hak tahu dulu. Hak duduk cerita kat orang ni, tapi diri dia tak berapa nak jalan elok. Kemudian
Allah mengingatkannya akan nikmat yang dianugerahkannya kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu. Dunia dulu boleh pergi mengajak sana, boleh pergi mengajak sini. Boleh kuliah sana, ceramah sini. Nikmat apa Allah bagi? Orang kenal lah. Kadang-kadang berhenti makan di R&R tu pun tak ada yang pergi bayar, orang bayar dah. Itulah nikmat. No? Mana tahu? Tengok-tengok orang bayar. Bukan minta pun. Nikmat lah tu Allah bagi. Terima je lah. No? Lepas tu orang belanja tu main forex. Buat je nak. Jangan. Tak tahu tak apa no. Lepas tu tahu pasal lagu mengkelan. Abang orang payah no. Tapi ada suasana dia akan dia ni tak apalah. Kita pun boleh menganggap mungkin dari sudut sisi dia rezeki yang baik kot belanja ustaz ni kan. Jadi nikmat-nikmat tu dia dapat sendiri. Pitan orang kenal, tayar kereta pecah, orang tolong cabut lah. Tolong buka tayar bagi. Jadi nikmat-nikmat tu Allah bagi. Walaupun ujian pun banyak sebenarnya. Dan waktu berada di dunia dahulu dan ia pun kembali mengingatinya, nikmat banyak di dunia dulu ni. Kemudian lalu bertanya kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya kepadanya, apa yang telah engkau buat terhadap nikmat itu? Maka lalu ia lalu menjawab, aku telah belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain. Aku buat tu, aku dapat tu, aku mengaji dulu ni, aku pergi mengajar orang dan mengajarkannya kepada orang lain, dan juga aku membaca Al-Quran untuk mencari keredaanmu. Hak itulah mengaku di hadapan Allah tadi. Pergi mengajak sana, pergi mengajak sini, orang pun dapat manfaat. Kadang-kadang dia tak buat pun orang lain buat, maka manfaat yang orang lain buat tu dia dapat lah juga. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, engkau bohong. Sebenarnya engkau belajar ilmu supaya engkau disebut-sebut sebagai orang alim. Pasal apa? Pasal nak orang kata hang tu bagui, hang tu alim, hang tu ahli ilmu, hang tu siapa dia? Hang tu orang yang patut dimuliakan. Duk kisah lagu tu. Okey, tu dah bobok parking untuk imam. Pasal apa? Panggil kita ceramah, parking tak ada. Ada sampai tengah tu. No? Dah tak dah main lambat. Nak ceramah main lambat, parking tak ada. Nak ceramah kuliah main lambat. Lepas tu main lambat, orang kunci masjid, bebai. Bebai balik. Saya kata, ada orang bahasa orang tu. Ada masjid kunci. Tapi SOP tu ada tuan-tuan. Jangan kata tak ada. Saya dah semak dengan Jabatan Agama, saya dapat tu. Bila selepas azan, sebenarnya masjid dengan surau boleh kunci lah. Sebab apa? Orang yang mai kemudian tu, mereka tak melalui proses tu, saringan tu, scan dengan apa nama? Itulah, imbas mai sejahtera tu. Jadi ni dia kata, Tok Siap kata, orang boleh takbir dah, aku duk tunggu hampa nak mai. Kadang-kadang masuk 2 rakaat kedua dah tak main lagi. Siapa dia? Ustaz mengajar tu. No. Lelah kena semayang di luar. Semayang di luar. Dia kata tak apa. Hampa ajar aku ajar hampa balik. Start kita balik. Lepas tu minggu depan nak main. Segan lah. Pasal apa? Dia kata tak main tu. Tapi kami nampak main di luar. Faham tak ni? Ni tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian. Maka tak ada parking pun boleh berkelahi. No? Satu lagi saya nak sebut, tapi tak gamak. Tapi sebut kat lah. No? Sebut kat lah. Tapi tak syok juga sebut. Tapi sebut bila. Dah lajak dah. Kan? Pergi kuliah, duk ukur kilometer. Duk ukur kesusahan dia. Nak nanti orang bagi banyak. Hak ni memang fail dia awal-awal, tuan-tuan. Berat ni. No, kalau kita pi tu kerana niat awal nak menyebarkan agama Allah, nak mengajak, nak menyampaikan risalah Allah yang Nabi suruh, habuan dunia tu dia akan main sendiri. Sikit banyak tak usah duk kira. Nak kongsi sikit pengalaman ni. Saya pernah pergi satu tempat. Lepas mengajak tu orang bagi jagung. Syok nak bagi jagung. Syok kita tanam jagung tak jadi. Tanam jagung, lepas tu buka-buka lan jagung tu. Jagung tu selang 4 batu sebiji. Tuan-tuan tahu tak? Jagung tak jadi. Pergi mana? Dia berkata masa ustaz tanam tu, dia kata ustaz kenyih. Kenyih. Lepas tu gigi ustaz ada? Ada, tak ada 2 buntung. Apa pasal tu? Dia kata. Pula dah.
Ni tuan-tuan dia kasih sekalian. Boleh jagung, boleh bunga, boleh kad ucapan dan sebagainya tu. Itu bukan matlamat dia. Kalau matlamat dia macam tu, dia jadi kuning. Ni dia jadi kuning. Pasal apa ni? Pasal kita tak puas hati dengan dunia hang dapat ni. Kita tak tahulah. Kalau tuan-tuan mungkin pernah duduk peperiksaan mengambil tauliah mengajar di Jabatan Mufti Negeri Kedah. Masa hari kita terima tauliah tu, Mufti akan berpesan kepada kita. Saya ingat sampai kelar lagi. Tauliah tahun 2012. Masa tahun 2012 tu Mufti pesan, dia kata apa? Dia kata pi mengajar di mana-mana ataupun orang panggil mengajar ataupun kita memang duk mengajar dah, dia kata jangan letak harga. Letak harga tak jadi apa-apa. Kita duk nampak lagu gunung, esok ni kita pi nak ambil kain buruk saja. Faham tu? Masuk sampai ke dalam. Bagi ke tak bagi tu bukan urusan kita, urusan pihak pentadbiran masjid dan surau. Lepas tu nak ambil kan tak ambil itu urusan kita. Tapi selalunya ambil lah. No. Lagi orang kecil hati pula. Macam-macam lah kita ni berasa tak ambil lagi. Dia kata kami bagi sikit sangat kot, ustaz tak ambil kot. No. Dia kata pi surau masjid pas semua lepas mayang jangan salam. Tapi ada orang yang kena salam. Sebab dia ustaz kena salam dengan bendahari. No, baik. Jadi banyak lagi orang berasa pula. Baik. Sebenarnya engkau belajar ilmu supaya disebut-sebut sebagai orang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan seorang qari yang pandai membaca Al-Quran. Buat lagu tak kira lah lagu ni nak bagi orang kata dia sedap. No, kalau baca seorang-seorang Allah gaduh nak habis ya. Itulah macam duk baca masa tadarus. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما جعلنا القبلة التي إلا أنت عليها وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما masa baca tadarus. Kan? Tapi kalau baca ni tuan-tuan depan orang, no? Ni saya cerita tadi tadarus seorang-seorang. Dia kata tok guru hang mati. Jadi main kita pakai baca seorang sekali lah, seorang satu juzuk. Pekalut nak habis tu lah. Baris tunggang langgang. Main duk kumpulan tadarus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nu, suara hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Kan? Pasal apa? Duk di hadapan orang supaya orang kata hang ni baca Quran, hang suara sedap, hang bagus. Tak apa, sedap bagus tu tuan-tuan. Mayang pun khusyuk kalau imam baca sedap. No, imam baca bagus, kita pun syok je baca. Boleh berdiri lama pun. Walaupun rasa kebas-kebas kaki dah duk merenyut. Tapi boleh. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kemudian dan telah pun dikatakan orang kepadamu, hang nak dulu ni, hang nak ke dunia hang tu dulu ni, yang hang nak dulu ni supaya orang kata hang bagus, hang alim, hang qari, hang baca sedap apa semua, hang dapat dah benda tu. Kemudian Allah kata orang itu lalu diheret ke atas mukanya sehingga ia dicampak ke dalam api neraka. Masuk neraka juga kalau niat tak betul tak kena. Kemudian dihadapkan pula seorang dermawan, ahli derma, duit ada, yang telah diluaskan oleh Allah akan rezekinya dan dikurniakan bermacam-macam harta benda. Dapat belaka duk di dunia ni. Hak orang lain tak dapat, dia ada belaka dah. No, orang lain baru duk belajar nak simpan meh turun katanya. Dia duk ada satu peti besi dah. Banyak dia ada tu. No. Jadi Allah bagi rezeki itu semua ke dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkannya terhadap nikmat yang telah dianugerahkannya. Maka ia pun mengingati kembali dulu masa hang ada. Allahu Akbar. Hang boleh buat apa saja. Hang boleh beli itu, boleh beli ini. Hang boleh membeli perkhidmatan dan sebagainya. Hak orang tak sanggup, hang bayang orang sanggup buat. Pasal apa? Itulah Allah mengingatkan kembali nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tuan-tuan. Maka ia pun mengingatinya kembali. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat ke atas nikmat yang telah aku anugerahkan itu? Dulu masa aku bagi ke hang tu, hang buat apa? Dia pun jawab, dia kata tiada suatu jalan pun yang engkau mahukan supaya diberikan derma kepadanya kecuali telah saya dermakan harta kepadanya. Hak Allah nak berderma, saya derma semua, dia kata. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata kazabta, sesungguhnya engkau bohong, engkau menderma supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan. Bagi ni pasal orang kata oh baguslah, dialah tolong kita, dialah bantu pasal nak hak tu.
Pasal nak tu dapat tu. Dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu, yang hang nak orang kata hang dermawan, hang adalah seorang yang rajin bagi, apa semua tu hang dapat benda tu, maka orang itu lalu diheret ke atas mukanya sehingga dicampak ke dalam api neraka. Tuan-tuan, hadis riwayat Muslim dan keterangannya sangat ringkas dan pendek sahaja. Yang mana hadis di atas mengancam orang yang mengerjakan sesuatu amalan dengan niat riya. Tuan-tuan tengok semua 4 golongan ni, semua geng baik-baik semua. Macam saya habaq hari tu ni, kuliah kita yang bermula selepas PKP hari tu ni, saya sebut berkaitan dengan penyakit orang baik-baik. Inilah penyakit orang baik-baik. Kita ingat orang baik-baik ni tak ada penyakit ke? Kita duk ingat orang jahat-jahat tu ya hati depa buruk, api depa tak. Sebenarnya orang baik-baik ada penyakit kerana niat yang diletakkan tidak mencapai tahap ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk dapat benda tu, dapatlah benda tu. Tapi untuk akhirat esok dia nak ambil apa tu? Kita nak ambil apa tuan-tuan esok untuk akhirat? No? Kita nak glamour saja. Ni hak golongan alim saya nak glamour supaya orang kenal. Tak payah. Kenal ni ada kebaikan dia, tapi ada juga keburukan dia tuan-tuan. Orang duk suluh kita ya pi tang mana. Orang duk tengok kita, kelaku kita lagu mana. Hang cakap lagu lain, hang buat lagu lain. Itulah penyakit bila glamour. Mengajar nak glamour, ceramah nak glamour, tak ada apa pun. Habis dengan glamour je. Hang bila hang tak glamour, tak ada apa. Tu keadaan situasi yang Allah bagi kita rasa, bagi kita cuba. Kita rasa kita baca Quran paling pandai, sedap sekali. Tiap-tiap kali apa semua ni kita lah. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita hanya dapat tu saja. Nak dapat pahala 1 huruf 10 kebajikan, 10 hasanah bi'ashri amsalihah. Bila kita nak ambil benda tu tuan-tuan? Kita dermawan supaya orang tahu kita ni ahli derma, kita ni kaki bagi, bagus benda tu buat. Tapi betulkan niat kita, bukan tak boleh buat benda-benda ni Allah suruh buat pun. Tapi pasal apa? Pasal kita nak menunjuk, nak tunjuk kat orang niat dari awal tu. Ada benda yang kita tinggal kerana nak menunjuk kat orang pun ada juga. Kan? Ada benda yang kita buat, lepas tu kita tak boleh duk kira nak cerita kat orang. Ambil lapar semua lah hari ni. Puasa rejak. Sebenarnya Isra' wal Mi'raj. Lapar lah. Puasa rejak. Buat baik. Tapi pasal apa? Nak tunjuk kat orang. Kan? Pagi-pagi nampak duduk, wah. Buat menguat kerak ni. Itulah dia kata sakat-sakat duk qiyamulai ni dia kata. Pagi-pagi mengantuk. Kan? Dulu tak pernah buat. Dan baru nak buat. Baru nak buat tu bagus dah. Tapi dia tak boleh duduk. Dia nak cerita kat orang juga. Hak yang dia buat baik tu. Tak ada pi mana pun tuan-tuan. Esok kita nak ambil mana balik tu. Esok ni Tuhan kata hampir cari. Hak orang hang duk cerita kat hampir. Hang nak ambil kat mereka. Hang nak ambil kat aku. Hang buat hari tu pun pasal mereka. Ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi kesimpulan kepada hadis ini pendek saja, iaitu ikhlaskanlah amalan kita. Hak kita duk buat ni, tuan-tuan bagi ikhlas lah. Dia kata ada juga gangguan tu ustaz. Oi, bila nak buat ni, tapi gangguan tu dia tetap akan mai. No, dia tetap akan mai. Sebenarnya tak ada apa pun. Hak yang kita pulut nak buat kerana manusia, kita tidak akan dapat apa-apa pun. Kita akan diingati ketika itu sahaja. Selepas itu tidak ada lagi akan ingatan kepada kita. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini mengancam orang yang mengerjakan sesuatu amalan dengan niat riya. Riya tu daripada perbuatan ro'a. Ro'a tu tengok, lihat, memperlihatkan supaya kita buat orang perlihat. Orang buat, orang perlihat. Dia kata tu yang ustaz duk ceramah, duk buat live apa semua tu tak bagi orang tengok ke? Yang tu cerita lain. Yang tu supaya orang yang tak boleh hadir, ada kesulitan lain, mereka dapat manfaat. Dia kata bukan ustaz gila rating kau. Pula dah. Dia kata kalau nak gila rating hang tak payah kuliah. Hang tak usah pakai baju, hang pergi lari depan Masjid Syarifah Fatimah tu. Hang tengok sekejap lagi depa rakam, depa muat naik di laman web di YouTube dia apa nama, hang tengok rating lagi tinggi. Hang tak payah mengajak pun nak. Pula hang sendiri yang buat kata. Ustaz sendiri yang buat kata. Ustaz tak usah pakai baju lah. Kalau tak pakai seluar teruk sangat, tak usah pakai baju lah. Waktu daripada meniaga ikan depan Masjid Syarifah Fatimah tu, ustaz turun kereta, ustaz pergi jalan beli ikan, tak usah pakai baju. Hang tengok rating naik sekejap lagi, tak tahu. Kalah Kedah FM tu. Kan Kedah FM tak ada apa kan. YouTuber pun semua pakat lawan share. Pasal apa?
Nak gila rating. Kalau mengajak tak ada minyak rating, tak ada rating pun tak apa kan. Nanti tentu kita tak boleh ambil apa pun, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi semoga dengan peringatan yang diberikan oleh Nabi dalam hadis ini memberi manfaat kepada kita semua, agar kita ikhlas dalam melaksanakan sesuatu amalan. Lakukanlah dengan amalan yang terbaik, insya-Allah. Sekali lagi saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini ada ceramah yang akan disampaikan, ceramah Isra wal Mi'raj, surau kita Taman Delima ini. Maka tuan-tuan hadirlah. Saya minta maaf tak apa hadir. Ambil suruh ramai dia tak mai. Saya malam ni ada satu ceramah Isra wal Mi'raj jugalah di Masjid Kubang Pasu. Ada Masjid Kubang Pasu rupanya. Kampung Kubang Pasu. Saya ingat Kubang Pasu di sini dah. Rupanya ada kampung Kubang Pasu. Kampung tu bank pun tak ada. Kan, nama Kubang Pasu tu ambil nama kampung depa, tapi bank pun tak ada, pejabat pos pun tak ada apa lagi. Tak ada macam-macam, TNB pun tak ada di situ. Dia sebuah kampung je. Dalam kampung tu orang cakap Siam. Lepas cakap Siam lah, kita pergi pun konok lah. Jadi saya minta maaf lah kerana tidak dapat melapangkan masa bersama tuan-tuan dan puan. Semoga apa yang disampaikan oleh penceramah pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan